epistemologi Islam dan juga Barat. Sebelum itu, apakah itu epistemologi? Epistemologi dari segi perkataan Inggeris, epistemologi, manakala dalam bahasa Greeknya, episteme, yang bermaksudkan pengetahuan, logos, yang bermaksudkan ilmu, sains, kajian teori atau perbincangan. Epistemologi adalah dari segi teorinya, kajian tentang ilmu pengetahuan. Sebagaimana anda yang tahu, epistemologi berkisahkan tentang persoalan falsafah dan tentang sifat ilmu itu sendiri. Ilmu itu didefinisikan sebagai yang pertama, kepercayaan, yang kedua, berasas, dan yang ketiga, mengenai sesuatu yang benar. Maka di situ terdapat 3 syarat sebagai justified true belief, kepercayaan yang berasas mengenai sesuatu yang benar. Apakah 3 syarat di dalam kenyataan tersebut? Yang pertama, kepercayaan. Kepercayaan mempunyai kepercayaan terhadap apa yang kita pegang dan percaya sesuatu itu sebagai ilmu. Sebagai contohnya, ilmu fizik ada teori atom. Jadi, maka kita mesti percaya teori itu benar. Yang kedua, berasas atau mesti benar. Sebagai contohnya, kalau kita percaya akan teori atom ini, mesti kita mempercayainya. Dan teori atom itu mestilah benar. Yang ketiga dan terakhir, mengenai sesuatu yang benar atau mempunyai asas dan justifikasi. Jadi, kepercayaan kita itu bukan kepercayaan buta, tetapi benar kerana apa yang kita percaya itu mempunyai asas, barulah lengkap konsepsi ilmu dengan memasukkan ketiga-tiga elemen tersebut. Inilah yang dikatakan sebagai justified true belief, kepercayaan yang berasaskan mengenai sesuatu yang benar. Epistemologi Barat. Barat sekarang telah mencapai kemajuan yang begitu besar. Bagai belahan dunia merasa tertarik menjadikan Barat sebagai rujukan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Barat dianggap mampu memberikan sumbangan yang besar terhadap sains dan teknologi moden. Pengaruh Barat ini makin meluas, bukan saja dari segi wilayahnya, melainkan di samping sains dan teknologi, juga sampai pada persoalan gaya hidup, gaya pakaian dan sebagainya. Epistemologi yang dikembangkan oleh ahli ilmuwan Barat itu selanjutnya mempengaruhi pemikiran ilmuwan di seluruh dunia seiring dengan pengenalan dan sosialisasi sains dan teknologi mereka. Epistemologi dijadikan acuan dalam mengembangkan pemikiran para ilmuwan pada negara masing-masing sehingga secara praktis mereka terbaratkan cara berfikirannya, kaedah berfikirannya, cara mempersepsi terhadap pengetahuan dan sebagainya, mengikuti gaya Barat sama ada sedar maupun tidak. Oleh kerana sangat dominannya epistemologi Barat ini, maka masyarakat Muslim dan seluruh penduduk dunia ini terbentuk oleh pemikiran manusia yang dengan keadaan yang Barat. Dalam waktu yang sama, mereka tidak lagi mahu mempertimbangkan epistemologi yang lain. Epistemologi versi lain dianggap tidak berkualiti dan tidak relevan, serta belum teruji keandalannya dalam memberikan jawapan-jawapan yang dapat mempertanggungjawabkan secara ilmiah. Untuk pengetahuan semua, tradisi ilmu Barat tidak lahir dari pandangan hidup, worldview. Sebab hubungan agama dan sains di Barat memang bermasalah. Setidaknya ada 3 faktor yang membuat Barat jauh dari nilai-nilai agama. Yang pertama, trauma sejarah, khususnya yang berhubungan dengan agama Kristian di zaman pertengahan. Dalam perjalanan sejarahnya, peradaban Barat, Western Civilization, telah mengalami masalah dan masa yang pahit. Mereka sebut sebagai zaman kegelapan, the Dark Ages. Zaman itu dimulakan ketika kedaulatan Romawi, mulanya munculnya gereja Kristian sebagai institusi dominan dalam masyarakat Kristian Barat sampai dengan masuk ke zaman Renaissance pada abad ke-14. Besarnya kekuasaan gereja melahirkan penyimpangan dan penindasan brutal terhadap non-Kristian dan kelompok-kelompok yang dianggap kafir. Hal ini yang menyebabkan Barat menjadi trauma terhadap agama Islam. Kerana antara sebab-sebabnya adalah masalah teks Bible. Ada sebahagian kalangan yang cuba membuatkan persamaan antara Al-Quran dan Bible, bahawa semuanya adalah kitab suci dan semuanya mukjizat. Padahal, ilmuwan Barat yang taksub boleh membezakan antara kedua kitab agama itu. Teks Al-Quran tidak mengalami masalah sebagaimana teks Bible. Kerana sehingga kini terdapat masalah yang masih menjadikan misteri. Dalam bukunya Who Wrote the Bible menyatakan bahawa hingga kini siapa yang sebenarnya menulis kitab dan masih merupakan misteri dan banyak konflik di dalamnya. Masalah teologi Kristian. Isi seluruh permasalahan kristologi di dalam dunia Barat berasal dari kenyataan bahawa di dunia Barat bukan menjadi suatu masalah pemikiran ilmuwan. Barat yang tidak boleh dijangkau oleh akal manusia. Sehingga teori ilmu yang berkembang di Barat mengembangkan dalam berbagai aliran seperti rationalism, empiricism, skepticism, agnosticism, positivism, objektivism, subjektivism, dan relativism. Aliran-aliran semacam ini berimplikasikan dalam serius dalam yang pertama, menegaskan dan memutuskan hubungan manusia dengan alam metafisik, memasukkan kehidupan dalam unsur-unsur dan nilai kemanusiaan serta mempertuhankan manusia. Kedua, melahirkan dualisme, manusia yang terjebak pada 2 hal, memisahkan dan tidak dapat dipersatukan antara dunia akhirat, agama, sains, tekstual dan non-kontekstual, akal, wahyu dan seterusnya. Ini mengakibatkan manusia yang terbelah 2 split personality.
sambung tentang epistemologi Islam. Epistemologi Islam ialah cabang falsafah yang membincangkan tentang asal-usul, sifat, kaedah dan batas dalam Islam. Ini termasuk pemahaman tentang bagaimana pengetahuan diperoleh, disahkan dan digunakan dalam konteks Islam. Ciri-ciri epistemologi Islam termasuklah tauhid epistemologi. Epistemologi Islam berlandaskan prinsip tauhid, iaitu kepercayaan kepada keesaan dan keesaan Allah. Ini mengakui bahawa semua itu ilmu yang sah datangnya daripada Allah. Penekanan kepada Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah dianggap sebagai sumber utama ilmu dalam Islam. Ilmu yang diperolehi melalui wahyu Allah dianggap sebagai ilmu yang paling sahih dan betul. Sunnah, tradisi dan perbuatan Nabi Muhammad SAW juga merupakan sumber ilmu yang penting. Hubungan akal dan wahyu. Dalam epistemologi Islam, akal, rationality manusia dan wahyu Allah dianggap saling melengkapi. Akal digunakan untuk memahami dan mentafsir wahyu, manakala wahyu memberi petunjuk dan had untuk akal manusia. Hubungan sains dunia dan sains agama. Dalam epistemologi Islam tidak ada pemisah yang ketat antara sains dunia, sains empirikal seperti sains dan matematik, ilmu agama, sains agama dan teologi. Kedua-duanya dianggap saling melengkapi dan mesti dipelajari serentak untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh tentang dunia dan kehidupan manusia. Pengaruh Al-Quran sebagai sumber utama dalam ilmu epistemologi Islam amat ketara. Al-Quran dianggap sebagai kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup manusia. Al-Quran mengandungi ilmu yang meliputi pelbagai aspek kehidupan, termasuklah ajaran, moral, hukum, sains, sejarah, teologi. Dalam epistemologi Islam, Al-Quran dilihat sebagai sumber utama yang mengandungi kebenaran mutlak yang tidak dipersoalkan. Walau bagaimanapun, adalah penting diperhatikan bahawa dalam epistemologi Islam memahami dan mentafsirkan Al-Quran juga memerlukan penggunaan akal manusia. Alasan digunakan untuk dalam memahami konteks, menyambung ayat-ayat Al-Quran dan menerokai makna tersembunyi. Okey, saya ingin menyentuhkan tentang metodologi sahih dan dalam penafsiran nas agama. Dalam konteks epistemologi, Al-Quran telah menggariskan dua asas metodologi dan sebagai ukuran nilai keilmiahan dalam berinteraksi dengan nas agama, iaitu ini penting dirumuskan oleh ulama dengan ungkapan dalam maksud, jika anda menyampaikan sebarang berita, maka pastikan kesahihannya, dan jika anda mendakwa sebarang kenyataan, maka pastikan pula pembuktian kebenarannya. Melalui kaedah pertama ini, berkembanglah ilmu dirasah asanid, ilmu al-rijal dan ulum al-hadis secara riwayah dengan segenap cabangnya, manakala melalui kaedah kedua berkembang ilmu usuluddin, usul fiqh, usul al-tafsir dan usul al-hadis secara dirayah dengan segenap cabangnya. Para ulama silam telah berhempas ulas menyusun disiplin-disiplin tersebut demi memastikan tahap kesahihan periwayatan nas dan analisa wajah pengadilannya secara mendalam. Panduan epistemologi Al-Quran ini merupakan pegangan ahli al-sunnah wa al-jamaah. Aliran ini merupakan sebaik-baik manifesto bagi kesefahaman Rasulullah SAW terhadap Al-Quran dan ijtihad sahabat berhubung penafsiran nas agama lantaran keintizamnya dengan sistem keilmuan yang dibina berpaksikan penjelasan teliti di antara hukum akal dan dalil, penunjukan nakli juga dalam tata bahasa Arab. Okay, saya ingin menceritakan tentang isi penting dalam video ini, iaitu perbezaan epistemologi Islam dan Barat. Terdapat banyak perbezaan epistemologi Islam dan epistemologi Barat. Epistemologi Islam berbeza daripada epistemologi Barat. Perbezaan ini tidak termasuk dari segi aspek sains. Berdasarkan epistemologi Barat, apa yang boleh diketahui iaitu segala-galanya jauh mana ia dapat perhatikan secara sensual yang hanya terhad kepada bidang sains, fizikal atau empirikal, sementara benda-benda lain yang tidak boleh disentuh bukan fizikal dan metafizik, termasuk dalam objek yang boleh dikenali secara saintifik. Berbeza mengikut epistemologi Islam, sains diterapkan sama seperti yang sah kepada sains fizikal, empirikal dan bukan fizikal atau metafizik. Dalam buku Ihsa al-Ulum, klasifikasi sains, Al-Farabi menyenaraikan pengelasan ilmu bukan sahaja terhad kepada ilmu empirikal seperti fizik, botani, mineralogi dan astronomi, tetapi ilmu non-empiris tidak boleh diukur atau diperhatikan seperti konsep-konsep mental dan metafizik. Seterusnya, perbezaan epistemologi Islam dengan epistemologi Barat dapat dilihat pada sisi pengetahuannya, di mana letaknya kedudukan akal. Pada sisi epistemologi Islam, peranan akal dapat menjalankan tugas yang memerlukan peranan hati dan bimbingan wahyu agar apa bahawa dilakukan dan difikirkan menimbulkan satu kesan yang positif, sama ada kepada dirinya sendiri atau kepada umat sejagat. Berbeza dengan epistemologi Barat yang hanya meletakkan sepenuhnya peranan akal dalam menentukan sesuatu keputusan atau kebenaran, dan seterusnya hanya menggunakan akal semata-mata dalam sesuatu perbuahan hasil pemikiran tanpa mengira kesan pemikiran tersebut terhadap diri dan orang lain. Menurut kefahaman Islam juga, kebenaran yang dihasilkan oleh sesebuah bidang ilmu mestilah tidak bersumberkan hawa nafsu semata-mata, kerana ia akan memberi kesan yang sangat buruk dalam segala sesuatu perkara.
Dan kesimpulannya, asas perbincangan epistemologi ini perlu diberikan perhatian lebih, terutamanya kepada para penuntut ilmu di dalam kedua bidang. Dalam menuju era kemajuan dan sains dalam sains teknologi, pendekatan kita sebagai umat Islam tidak boleh sama dengan pendekatan sains barat. Ini adalah kerana kita mempunyai falsafah dan keimanan yang berbeza. Termasuk dalam perkiraan, kajian juga ialah faedah, manfaat dan mudarat yang dijaga terhasil daripada suatu kajian. Bukan semua kajian itu kajian yang bermanfaat, dan istilah ilmu yang tidak berfaedah boleh dinilai melalui objektif dan keperluan sesuatu perkara itu yang dikaji. Kita memohon lindung dengan Allah SWT daripada ilmu yang tidak bermanfaat, di mana banyak masa, tenaga, wang ringgit dihabiskan dalam kajian, namun ianya tidak memberikan manfaat yang besar kepada umat di dunia. Dan lebih teruk lagi, tidak menghasilkan pahala yang lumayan pada pengkaji itu sendiri di akhirat kelak. Selain itu, adalah penting untuk mengakui kerumitan dan kepelbagaian yang wujud dalam epistemologi. Epistemologi Islam tidak boleh dipermudahkan dengan satu pendekatan, tetapi melibatkan pelbagai perspektif. Pemikiran dan tradisi dalam Islam ini mencerminkan harta intelek umat Islam yang berkembang sepanjang zaman. Di samping itu, adalah penting untuk memahami dan menghormati sudut pandangan yang berbeza dalam epistemologi. Umat Islam mempunyai pelbagai pendekatan dan tafsiran ilmu dan kebenaran. Menghormati perbezaan ini membuka ruang untuk dialog dan persefahaman yang lebih baik antara individu dan masyarakat yang mempunyai kepercayaan dan tradisi yang berbeza.